Sebab time tu modal saya tak besar. Saya ada RM50 je that time. Saya ada RM50 je that time. Usia yang begitu muda, Alhamdulillah kau dapat buat mak rumah, bapak rumah dan kau dah pakai Nissan GTR. Saya tanya pendapat ayah saya lah, patut ke saya sambung belajar. Last kali ayah saya kata kalau betul yakin nak bisnes, go on, tunjukkan ke orang boleh buat. Tapi saya takutlah juga kan, sebab yelah tengok kawan-kawan kita yang dah sambung belajar and then saya tak sambung belajar. Tak apalah, macam kau buat satu decision yang betul lah. Sebab apa kau tanya dengan orang tua, sebab restu orang tua ni paling penting lah. Ashraf, kau budak mana Ashraf? Saya orang Kelang bang. Datuk. Nak panggil aku abang, panggil lah. Masalah dia. Segan lah. Datuk, selalu live dengan kawan-kawan je. Ini hari live dengan artis. Engkau memang pure orang Kelang ke? Mak bapak kau orang mana? Mak bapak saya orang Pahang. Saya lahir kat Kelang lah. Memang pure Kelang lah. Ashraf membesar dalam berapa orang adik-beradik? Saya membesar dalam 5 adik-beradik. Saya nombor 3. Oh, saya pun nombor 3 juga. Kau lahir bulan apa? Dengan mana Datuk? Saya bulan 4, 10 April tahun 2000. 10 April, Datuk? saya 1 Mac. Hampir lah ni. Sama lah. Anak ketiga biasanya dia akan jadi terbeban pada keluarga. Dia maksudnya tanggungjawab dia besar kat anak nombor 3. Tak tahulah. Saya nampak ramai kawan-kawan saya anak nombor 3 ke apa. Dia apa ni lah. Okay, Ashraf dulu belajar kat sekolah mana Ashraf? Saya dulu belajar dekat sekolah menengah ke sekolah mana tu Datuk? Kau cerita lah daripada sekolah rendah kau, tadika kau suka Sekolah rendah saya sekolah dekat Pelabang Utara lah. Dekat berhampiran dengan rumah saya dulu. Lepas tu naik sekolah menengah, dapat result yang baik sikit kan. Ayah saya nak saya sekolah agama. Saya sekolah agama. Tak ada sekolah agama, dia macam sekolah menengah agama lah. Ada kluster, ada belajar bahasa Arab kat situ. Wah, kau boleh cakap bahasa Arab lah. Boleh lah sikit-sikit Datuk. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah. Tapi yang lebih-lebih tu tak adalah sangat Datuk. Saya pun banyak sekolah, tidur, tak tahulah. Saya zaman sekolah dulu nakal. Kalau nak cerita kan, tapi tak naklah buka aib saya kan. Tak apa, ini cerita pengalaman. Kita bukan nak buka aib. Alah, nakal-nakal budak sekolah pun nakal apa. Habis kuat kau isap okok. Tapi saya punya nakal, tak sekolah. isap okok. Itu je. Habis nakal kau apa? Kacau awet lah. Muka kau ni kaki awet ni. Tak ada Datuk. Saya jenis yang macam mana masuk sekolah lambat sikit. Macam tu lah. Orang lain. Sekarang ada girlfriend dah? Ada girlfriend Datuk. Berapa? Kumpulan Datuk, satu je lah Datuk. Takkan nak banyak-banyak lah. Kau iyalah satu ni. Datuk, satu Datuk. Kalau banyak-banyak bahaya Datuk. Kira girlfriend kau ni banyak support kau lah. Betul. Nasihat. Apa nama girlfriend kau? Teguh. Siapa nama girlfriend saya? Dina Datuk. Dina. Kenapa kau malu? Katakan girlfriend kau malu kan? Kalau aku jadi girlfriend kau, aku tengok jalan ni aku dah belah dah. Aku belah kau. Bukan Datuk, tak biasa orang tanya macam ni. Saya macam, girlfriend saya support datang tengok saya live lah. Tapi dia depan-depan lah. Sebab dia minat. Oh, ada depan kau? Kenapa pula girlfriend kau datang rumah kau PKP ni? Duduk dekat je saja. Dia dah memang biasa dah datang. Dah ada link lah dengan family macam tu. Okey. Ayah umur berapa? Ayah saya dalam nak masuk 56 tahun macam tu. Lebih kurang bayi-bayi saya lah. Datuk. Jangan panggil aku uncle. Datuk umur berapa? 54. 54. Ui, tapi Datuk nampak macam baru 40 lebih lagi. Saya bawa balik Korea. Baru balik Korea. Macam mana boleh pergi Korea waktu PKP ni? Saya naik personal jet pergi buat muka sikit. Kalau Okey Ashraf, malam ni saya panggil Ashraf untuk bersama dengan saya. Secara jujurnya Ashraf, jangan sorok-sorok macam mana Ashraf boleh dalam usia 21 tahun boleh berjaya macam sekarang lah. Saya harap lepas ni awak akan berjaya lebih besar lagi. Doa daripada semua orang. Mungkin ramai orang kat luar sana dia nak tahu apakah usaha-usaha kau yang membuatkan kau berjaya menjadi seorang entrepreneur ataupun usahawan hari ini dalam usia yang begitu muda. Alhamdulillah kau dapat buat mak rumah, bapak rumah dan kau dah pakai Nissan GTR. Budak-budak muda kau pakai Nissan GTR. Kau ni membazir duit. Asal kau nak pakai Nissan GTR tu? Sebab kereta tu idaman lah Datuk daripada dulu lagi. Lagi satu tu antara wishlist ayah saya daripada dulu lagi kan. So saya tunaikan lah permintaan dia. Jadi bapak kau bawa ke kau bawa? Awal-awal bapak saya bawa. Dia malah bawa, saya bawa. Gitu. Boleh lah tu. Saya asalkan apa yang dia nak saya boleh bagi. At least dapat merasa pakai kan. Sebelum dia meninggal apa, at least dapatlah dia merasa. Dulu letak kat wallpaper je. Dia selalu letak kat wallpaper handphone dia kan. So saya fikir macam tak apalah ya, one day insyaAllah ada rezeki lebih, abang cuba dapatkan lagi. Alhamdulillah. Dream girl kau yang macam mana? Yang macam Dina ke ada yang lain? Dream macam mana? Yang macam Dina. Kau takut orang perempuan mana
Kita beli beras tu, janganlah, takkanlah nak takut. Tak adalah. Ya ke? Kau tak takut dengan dia? Apa dia? Okey, kalau kau tak takut dengan dia, siapa ada awet-awet kau yang DM kau tepi? Tak ada lah. Saya dulu masa zaman saya naik pun tak banyak perempuan yang minat, banyak lelaki. Kau ni straight tak straight? Saya straight, diorang yang tak straight. Okey sajalah. Okey, sorry lah Ashraf Saya tak apa. Saya nak sembang-sembang ni santai-santai saja. Sambil-sambil kita santai supaya apa yang keluar daripada mulut kau memberikan inspirasi macam saya cakap tadi tu. Okey, lepas habis sekolah kau tak pas ke apa? Lepas, result saya okey je. Cuma that time course yang saya nak ambil tu saya tak dapat. Saya nak ambil course business kan. So tak ada rezeki that time. So saya rasa macam 50-50 lah nak ambil, nak sambung belajar kan. Saya dapat course yang saya tak berapa nak tahu sangat. Saya risau saya tak boleh bawa. Kau ni handsome ni kau ikut mak ke ikut bapak kau? Saya handsome masuk, terima kasih kalau cakap saya handsome. Tak tahulah, mungkin ikut mak saya 50%, mungkin ikut ayah saya 50%. Tapi lebih kepada orang kata ikut muka ayah saya lah. Bapak kau handsome lagi ke? Ayah saya handsome lah. Lagi handsome pada saya lah. Nasib baik bapak kau masa muda tak boleh pakai kereta sport. Betul. Mesti player. Betul. Kalau tak, betul. saya tak tahulah saya anak keberapa ni. Bukan anak keberapa, mungkin kau ada mak lagi. Oh. Jangan marah gurau-gurau Tak apa. Okay, Saya Ashraf, kau sambung cerita kau. Okay, lepas BSPM tu kau dah decide, lepas tu kau tak nak ambil jurusan tu. So lepas tu apa kau decide untuk buat apa? So actually saya dah start business sebelum saya dapat masuk universiti lagi. That time saya dah buat slow lepas BSPM kan. Sebab saya fikir dah habis SPM, nak kena cari duit slow-slow lah. Yelah nanti nak masuk universiti, nak kena ada yuran. Malas lah nak minta-minta nanti apa semua kan. That's why daripada situ saya mula fikir apa benda nak buat. And then saya rezeki menceburi dunia bundle ni. Alhamdulillah lah. Dia macam smooth pun masa saya start daripada awal kan. So masa dah makin naik tu, saya tanya pendapat ayah saya lah. Patut ke saya sambung belajar ataupun saya teruskan bisnes. Sebab time tu tengah kemuncak. Saya jadi rasa macam 50-50 kat situ. Tiap malam tak boleh nak tidur sangat sebab fikir nak sambung belajar ke nak. Last kali ayah saya kata kalau betul yakin nak bisnes, go on, tunjukkan kat orang boleh buat. Kalau rasa tak okey, tahun depan sambung belajar. Sebab peluang sambung belajar ada je kan. So peluang bisnes ni tak semua akan dapat kan. So that time saya beranikan diri jugalah. Saya buat keputusan untuk tak sambung belajar. Tapi saya takutlah juga kan. Sebab yelah tengok kawan-kawan kita yang dah sambung belajar and then saya tak sambung belajar. Tak apalah, macam kau buat satu decision yang betul lah. Sebab apa kau tanya dengan orang tua. Sebab restu orang tua ni paling penting lah. Aku rasa mak dengan ayah kau restu kau nak buat. Yang belajar ni macam kau cakap, umur kau 25, 30 pun kau boleh pergi belajar balik kan. Tapi aku rasa kalau kau duit dah banyak, aku rasa kau tak belajar. Kau nak belajar bidang bisnes. Sekarang kau dah buat bisnes, mungkin kau dah pergi pada praktikal, kau tahu tak? Tapi masa kau start bisnes bundle ni, mestilah ada cara dia. Maksudnya apa yang membuatkan kau start bisnes bundle ni? Saya start sebabkan minat lah. Actually saya pernah bisnes lain. Sebelum saya pernah try lah bisnes masa zaman saya sekolah kan. Saya jual baju local brand, something like that lah kan. Tapi macam tak berapa nak jadi. Mungkin sebab tak minat that time. Lepas tu bila saya buat Google, tengok Google apa semua, so saya tengok macam mana nak mula bisnes apa semua kan. So saya banyak tengok Dato' Aziza Osman pun apa semua highlight, kena ada minat. Sebab kalau kita ada minat, barulah benda tu selari kan bila kita nak buat kan. At least kalau kita buat tu, tak adalah nak cepat give up. And then tak adalah kita rasa macam nak duit semata-mata. Kita akan anggap benda tu sebagai kita punya hobi. So saya minat dalam dunia fashion. So dunia fashion ni yang brand-brand lah kan. Tapi that time saya tak mampu. Jalan kedua dia adalah kita main bundle. Bundle kan barang-barang branded kan. That time masa 2018 tu tak semua orang tahu lagi. Ada setengah mindset, bundle ni barang-barang biasa. Sedangkan ada je barang-barang branded. Cuma dia second hand saja. Dulu-dulu dia orang panggil bundle, sekarang dia orang panggil pre-love. Mula-mula kau start berniaga bundle ni, kau ingat tak tarikh dia? Bulan berapa? Tak ingat tapi akhir bulan 12 dalam 19 hari bulan 12 2017. Time tu memang betul-betul dah habis SPM. Kan ada kedai bundle betul tak? Saya tak ada ambil stok dulu sebab time tu modal saya tak besar.
Saya ada RM50 je that time. So saya tak nak lah pinjam duit dari siapa. Saya mula daripada bawah. Saya gunakan RM50 saya tu pergi selam kat kedai, belilah barang dalam 2 helai kan, yang bermodalkan RM70. Saya try jual dulu. Bila habis jual tu ada untung lebih sikit, saya pusing balik beli lagi 6 helai. Saya start sikit-sikit lah, sebab saya tak nak ambil risiko beli banyak-banyak and then tak terjual kan. Masa Saya tu banyak kau jual bundle, kau jual online lah. Kau tak ada kedai apa semua, jual online. Saya mostly online saja. Apa pandangan kau dan nasihat kau kepada brother-brother yang seusia dengan kau, tak apalah yang tua ke yang muda ke, tentang dunia digital sekarang? Bagi saya, dunia digital ni ada banyak baiknya, ada buruknya juga kan. So bagi saya yang macam fikir online ni leceh apa semua, tak seleceh yang disangkakan pun. Kebanyakannya mindset orang-orang tua ni, diorang fikir macam alah, kita dah terlalu tua lah untuk main benda ni. Sedangkan benda ni adalah batu loncatan lah untuk nak buat duit dengan cepat sekarang. Sebab everyone sekarang main gadget, betul tak? Even budak kecil umur 12 tahun pun dah ada handphone sendiri. Senang sangatlah untuk buat marketing, networking dan macam-macam lagi. Kalau kau boleh kongsikan macam mana apa yang perlu bagi seorang peniaga dalam online ni, apa yang dia perlu untuk majukan diri dia sebagai seorang ahli perniagaan? Bagi saya paling first, pergi cari ilmu dululah. Paling penting kan. Tak payah nak fikir terus cari stok, tak payah fikir nak keluar modal banyak-banyak dekat kedai ke apa. Better spend duit, pergi cari ilmu dulu, berguru dengan mana-mana sifu. Sebab yelah, selalu kalau berniaga tak ada ilmu ni akan banyak makan modal kan. Sebab saya banyak kawan-kawan yang start tak ada apa-apa ilmu, dia start je, ada main gamble je kan. So dah banyak makan modal kat situ. Kena tipu sebab tak ada ilmu. So bila kita ada ilmu and then baru kita start, so benda tu akan jadi lebih smooth lah kan. Kita dah tahu barang apa yang perlu main. Every business ada dorang punya brand-brand yang tengah naik, yang tengah relevan sekarang kan. So bila kita dapat tahu, kita dah belajar dulu, brand ni yang tengah naik. So at least bila kita menjual nanti, laku. Ada tak macam barang yang kau beli lepas tu kena kencing, yang barang tu tak ori? So far Alhamdulillah, sepanjang saya bisnes tak pernah lagi lah. Sebab saya kalau betul-betul was-was, saya takkan beli lah. Ataupun saya akan pergi COD kan, tengok depan-depan barang tu apa semua. Sebab zaman sekarang ni memang terlalu banyak barang original dengan kopi ori. And ada yang kopi ori hampir sama dengan original, sampai ramai juga yang dah tertipu. So that's why saya letak ilmu ni nombor 1. So lepas tu kau daripada 2 line, lepas tu kau jadi 4 line, kau buat pusingan, lepas tu sambung cerita tu. So saya pegang prinsip sikit-sikit, lama-lama jadi bukit lah, Datuk. Senang cerita kan. Saya mengharapkan duit menang tournament futsal. Apa dulu adalah duit-duit belanja yang lebih-lebihan kan. Sebab itu pun habis. Asal RM50 tu kau tak beli nombor ekor, boleh dapat banyak. Risau tak kena, koyak. Kau pernah tak terfikir? Saya nak kata terfikir tu pernah lah banyak kali. Tapi itulah, ayah saya ni dia selalu ronda-ronda dia sana, risaukan toy pula. Tu yang saya takut. Risau. Tak berkat lah kan, tak berkat kan, itu kan. Lepas saya dah start pergi setiap kedai kan, saya dah banyak mak kedai-kedai yang saya dah pergi kan. Saya rasa time tu saya dah patut keluar daripada comfort zone saya. Sebab yelah, tak semestinya pergi kedai hari-hari ada barang, betul tak? Sebab time tu demand dah tinggi, customer asyik tanya. So saya terfikir yang saya patut luaskan networking saya. Saya kenal ramai-ramai toki bandel yang dah lama main bandel ni kan. So saya cakap dengan orang, kalau ada barang-barang macam ni, nanti boleh WhatsApp saya. So lebih mudah lah. And then lepas dah dapat barang, everyone dah start beli dengan saya. Saya pun orang dah start kenal saya. Saya rasa macam saya perlu luaskan lagi saya punya marketing. So saya buat plan, saya fikir saya nak pergi ke Japan. Tu yang saya pergi ke Japan tu, saya beranikan diri lah. Walaupun modal agak besar, tapi saya nak try keluar daripada comfort zone saya. Ada seorang lah tour guide yang time tu kita orang hire untuk dia bawa saya jalan-jalan Japan, untuk saya kenal dekat mana tempat yang saya patut beli barang apa semua. Nak cari pengalaman kan that time kan. So Alhamdulillah lah, sepanjang saya pergi Japan tu, diorang support saya. Saya pun pergi, lepas lah balik modal saya beli tiket apa semua tu. And then saya dapat untung sikit. Tak apalah, sebab bagi saya for first time tu, saya tak fikir pun nak balik modal ke nak untung. Saya cuma nak cari pengalaman. Bila saya dah dapat pengalaman tu, saya cuba beranikan diri lagi. Dalam sebulan lepas tu saya pergi sorang-sorang. Sebab tu saya dah belajar kan, mana selok-belok dia apa semua kan. So sampai bila nak mengharapkan orang, betul. So nak kita kena try pergi sendiri juga, ambil risiko. Dari situ saya belajar lah. Walaupun banyak juga rugi masa yang saya pergi seorang-seorang tu, tapi kita belajar dari situ kan. Aku pernah tersalah train ni.
So lepas ni kalau saya pergi lagi, saya dah tak salah lah. Jadi maknanya lepas tu kau dapatkan kontak-kontak kau kat sana lah. Saya luaskan lagi networking, kenal orang-orang dekat sana pula. Mana yang ada barang best, nanti boleh roja saya kan. Saya pun beranikan diri try, daripada saya main barang-barang used item, saya go pula main barang-barang baru. Yelah, why not kan? Sebab kalau diorang boleh main barang used, of course lah barang baru pun diorang boleh main. Lagi pula barang-barang daripada Japan kan. Sebab Japan tak semua barang yang ada dekat Malaysia. Kira ada setengah brand, ada memang limited edition Japan saja. So diorang suka benda-benda yang limited ni. So dari situ saya try bawa masuk pula barang-barang baru daripada Japan. Tapi barang-barang original sajalah. Saya ada barang Jepun satu, kau boleh tolong jual kan? Boleh. Kita beat sekarang lah tu. Confirm ramai beli ni. Zaman sekarang ni kan zaman beat. Saya punya fighter kalau beat, kalau Datuk punya orang confirm. Jam. Boleh. Kau tanya dengan dia orang, siapa nak beat barang aku, barang Japan? On. Siapa nak tekan satu? Kalau diorang tekan satu ramai-ramai, maknanya confirm diorang nak main. Okey, siapa tekan satu ramai, okey, jom kita main. Aku punya barang Jepun ni. Rare, Roshamno punya. Apa ada berani tu dah satu orang dah. Ramai, tekan satu. Beat tapak kosong. Masuk ni aku malam ni. Ramai. Kaya terus Datuk ni. Datuk dah memang kaya. Aku tak nak tunjuk barang aku dulu. Aku buka harga dulu. Aku buka RM50. Okey. Ramai dah minta satu lah. Dia nak buka ni. Angkat tangan. Buka kau jual. Kau tolong jual. Macam mana kau jual? Aku nak tahu macam mana cara kau jual. At least so barang ni barang yang surprise kau tengok kita ni, barang surprise. Sebab apa? Orang akan macam tahulah, kau kira ajar orang kat luar menjaga lah. Rezeki masing-masing kan. Sekarang ni barang surprise daripada Datuk. Instin aku kuat, barang ni barang mahal. Okay, so kalau korang betul-betul serius buyer, boleh starting dengan RM50. Bismillah, game on. Okay Datuk, game on sekarang ya Datuk Game on, tak boleh pin, Datuk kena pin. Nampak, dah RM200 Datuk. Dia dah lock 50. Dah ada ramai sangat, ada lock 60. Datuk, tu dah 200. 60 dah ada 60. 200 dah ada 60. Guys, sekarang ni kita tengah buat bid random punya barang daripada Datuk Roshamno. So kalau korang rasa korang nak, sekarang the best price RM200. RM200 rasa murah lagi ni Datuk ni. RM270. Ini kalau Datuk tak kira 1K ada ni malam ni. 300 Datuk. Kawan saya 400 Datuk. 400 ada tu. Datuk boleh pin Datuk. Tunjukkan dia serius buyer. Patutlah kau kaya. Cina kau berniaga. Tak adalah Datuk. Dorang ni support. Tu 500. 4,000 tu tak? Ya tak tidak. 4,000 tak betul Datuk. 4,000 tak payah ambil. Tu 500 serius. Tu saya punya fighter 500. 2 minit kita aman. Okey, siapa yang berani offer lebih daripada 500, game on. Tak payah layan lah Datuk. Itu nipu tu. Kita ambil yang paling dekat dengan 500 je. Siapa? Okey, nampak? 550. Nampak? 530, 550 dah Datuk. Nampak tak? Ada tak 550 tu? Serius ke dia nak beli barang aku sampai mahal macam ni? Bang, mestilah. Datuk, idola rakyat. Confirm. Ya ke? Dia bukan dalam soal sini barang. aku nak berlakon lah. Aku nak jual barang. Siapa yang aku nak jual barang aku dengan kau lah. Lepas ni kau jual barang aku dengan kau lah. Aku jual, kita jual barang-barang yang aku punya. Jaket Castello aku. Boleh. Kan kasut Castello aku. Macam. Yang penting Datuk dapatkan saya satu slot berlakon KL Gangster. Saya dah Faiz hari tu 580. Dia dah trend. Nampak? Dia saya punya fighter 610. Ni saya punya buyer yang selalu membeli 610 Datuk. Tolong pin dia. Boys Toner. Dah lah tu. Mahal sangat lah. Kesian dia orang lah. Okey Datuk. Amat Datuk. Okey. Tamat Datuk. Tamat. Boys Toner ni menang barang apa? Barang apa? Dia orang tak tahu tau. Dia orang tak tahu aku nak jual barang apa. Dia orang main beli je.